أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hidup ni. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan kehidupan kita dengan nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nikmat iman dan juga nikmat Islam sampailah satu hari yang mana kita tak boleh nak tolak, iaitu hari kematian kita semua. Salam ma'al hijrah. Awal tahun hijrah. Tadi dah buat dah doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Bid'ah. Pok yang malas dia kata bid'ah. Kan? Macam kita ni berpegang kepada bid'ah hasanah ataupun perkara yang mana tidak melanggari syarak walaupun ianya bukanlah dinyatakan secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amalan tu, akan tetapi diqiyaskan beberapa amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagi kita cerita yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rakan media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ni malam 1 Muharram, iaitu kita telah masuk pada 1442 Hijrah, bermakna 1442 tahun yang lepas Nabi berhijrah daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Yang mana Nabi hijrah tu bukan Nabi jadi pelarian, walhal Nabi telah dioffer macam-macam oleh kaum musyrikin, dioffer dengan harta benda, dioffer dengan wanita-wanita yang cantik lagi kaya, tapi Nabi tak pandang semua tu. Dan itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melebarkan risalah Islam ke kota Madinah. Dan ketika itu kota Madinah juga, orang rakyat Madinah juga tak sabar-sabar menunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan orang pelarian, orang tak sabar-sabar tunggu, tak ada. So jaga kalam baik-baik hak mana kata lagu tu lah. Kan tak kira lah siapa sekalipun, noh, yang tu. Baik, tuan-tuan, setelah mana yang tadi tuan-tuan buat baca doa akhir tahun, dan tuan-tuan buat juga bacaan doa awal tahun, tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali doa tu,
ialah doa itu disusun oleh para ulama. Dan kenapa kita baca doa pada malam ni? Kan antara salah satu malam mustajab untuk kita berdoa, ni. Nabi dia puasa tuan-tuan di penghujung Zulhijjah dan juga awal Muharram. Habis tu main mana sambutan, main mana bacaan, main mana doa ni dikiaskan atas sunnah Nabi, iaitu perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali dia nampak hilal awal bulan dia akan berdoa. Hilal tu masuk apa tuan-tuan? Anak bulan. Hilal tu masuk dia anak bulan. Setiap bulan Nabi akan berdoa. Maka dikiaskan oleh para ulama tentang perbuatan Nabi. Habis tu hampa duk sambut Ma'al Hijrah ni. Nabi bukan hijrah 1 Muharram pun. Ya betul, kita mengakui hijrah Nabi bukan bermula bulan Muharram. Tuan-tuan, hijrah Nabi kita tahu bukan bermula bulan Muharram. Cuma lagu je lah dulu. 1 Muharram detik permulaan tahun Islam hijrah. Dah tuan-tuan, nyantuk. Habis tu main mana bulan Muharram? Baik, kita cerita dulu. Pengkaji sejarah telah mengkaji bila sebenarnya tarikh Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka ditetapkan 2 bulan. Satu dikatakan bulan Safar dan satu dikatakan bulan Rabiul Awal. Maksud kata Nabi keluar hujung bulan Safar dan Nabi sampai di sampai di kota Madinah pada awal bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Walaupun jarak dah 400 km dari 500 km, dia bukan serupa. Dan ni kita pergi KL, bukan kita pergi Kelantan, bukan kita pergi Melaka. 6 jam sampai. Kan, 6 jam. Hak kereta kemas sikit, Myvi laju sikit kan. Kereta Myvi kan kereta yang paling laju sekali di Malaysia, buatan Malaysia yang paling laju. Boleh pergi 4 jam. Saya pernah bawa juga daripada Paroi sampai Pokok Simpok 3 jam setengah. Saya keluar sebelum subuh masa tu. Bila keluar sebelum subuh, secara automatik Highway Plus tu kita punya. Tuan-tuan jangan ikut. Yang penting tuan-tuan kena pasang Waze supaya tak kantoi AES di mana dan tak kantoi polis di mana. Tapi jangan duk perangai gitu lah. Saja nak abang. Nak abang Nabi bukannya hijrah dalam masa 4 jam, tak, berhari-hari. Habis itu dah tahu Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Yang hampa pergi sambut Muharram pasal apa? Tu. Orang duk gaduh. Baik. Kita kena kira dua. Apa beza kalender hijrah dan juga kalender Masihi? Baik, kalender hijrah yang kita duk sambut dia ikut bulan. Anak bulan ataupun kita panggil hilal. Jelas tak? Masihi dia ikut matahari. So tak payah ikut Masihi. Tak, dua-dua kena ikut. Sebab apa saya kata dua-dua kena ikut? Tuan-tuan, sebab apa? Tuan-tuan pernah terfikir dua-dua kena ikut sebab apa? Sebab waktu solat mengikut matahari. Waktu solat kita ikut matahari. Bukan kita sembah matahari, kita ikut peredaran matahari. Dan tuan-tuan tahu tak, matahari ni dia punya benam tak sama setiap hari. Tuan-tuan kena faham dah tu. Contoh kiblat kita. Orang duk kata apa? Kalau nak tengok kiblat, tengok tang mana matahari terbenam. Hak tu jangan pakai. Jangan pakai hak tu. At least kita buka kompas, kita tengok degree 291. Tu lebih kurang. Kiblat kita 291. Tuan-tuan tahu degree kiblat ni kalau lari 1 darjah sekalipun bersamaan dengan 122 kilometer. Saya ada mengajar di satu tempat di surau. Saya kata pasal apa Tok Imam dia sengit? Hak makmum macam ni, tapi Tok Imam dia sengit ke kanan.
Saya pun tanya tuan pengurusi, pasal apa hak jadi lagu ni? Dak ustaz, sebenarnya surau kami ni kiblat dia ke kanan sikit. Habis tu pasal apa yang imam dia kanan? Habis tu makmum lagu mana? Makmum kena ikut sekali, mana boleh lagu tu? Syarat sah solat adalah dada menghadap kiblat. Oh mungkin sikit je ustaz, sikit. So mungkin tak kena Kaabah, dia kena Hijir Ismail. Mana boleh pegang lagu tu? 1 degree bersamaan dengan 122 kilometer. Kalau lari tuan-tuan, saya ingat sikit, pukul 1 lebih kurang 3-4 degree, 4 degree tu 500 kilometer. Bukan menghadap Kaabah, tu menghadap Masjid Nabawi. Habis tu main mana alur jalan apa semua tu? Itu melalui matahari. Kita pun belajar saintifik antara benda yang paling konsisten peredaran dia adalah pergerakan matahari. Dan siapa yang buat kajian lagu tu? Walhal dah ada dulu. Allah Ta'ala pun sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Tidak. Cumanya disahkan lagi, diperkuatkan lagi oleh saintifik. Sains. Ahli sains yang bernama hak rambut corang Albert Einstein, yang otak dia ni pun orang duk simpan lagi. Sebab apa? Bijak cerdik sangat. Albert Einstein pun tuan-tuan, dia kecil bukan cerdik pun. Dia ada penyakit orang panggil apa? Disleksia ke? Betul ke? Apa nama? Ada penyakit hak tengok D huruf balik B nampak D, D nampak B. Satu lagi orang yang penyakit tu yang popular siapa? Tom Cruise. Hak filem, ada satu filem movie siapa cerita berlakon, Salman Khan ke apa berlakon Hindustan, ada satu filem lagu tu. Kan? Hak penyakit lagu tu. Kalau tuan-tuan pergi sekolah rendah ada panggil lagu tu ada. Budak tu huruf B dia nampak huruf D. Terbalik. Kan orang tua pun ada lagu tu. Cuma terbalik silap rumah. Patutnya balik rumah dia pergi masuk rumah janda lain. Tu terbalik kok. Tu terbalik ikut suka dia. Tuan-tuan. Maka kita tak boleh nak asingkan. Jangan otak, aku tu matahari tak boleh ikut lah. Sebab ada pandangan mengatakan matahari ni ikut ketika mana tarikh Masihi ni berikut mula tarikh Nabi Isa lahir. Tuan-tuan. Adapun kita mengikut tarikh Masihi, ya kita mengakui Masihi ni digunakan oleh bangsa Romawi. Tapi kita tak boleh nak tolak sebab kita ada kita punya waktu solat dan sebagainya. Kena faham tu. Hijrah ni main mana? Main ketika mana zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Dia macam mana boleh main tiba-tiba nak bawa keluar tarikh hijrah sedangkan dah elok-elok duk pakai kalender Masihi. Ni saya cerita secara sebab tuan-tuan duk dengar dah selalu Nabi hijrah waktu Bukit Eropah bersama siapa ganti tempat tidurnya tu semua dah khatam. Kan? Yang Nabi bersembunyi di bukit anak pihantak anak Sayyidina Abu Bakar pihantak makanan dan sebagainya tu benar tuan-tuan pernah dengar dah cerita tu. Cuma saya nak cerita main mana timbul hijri ni. Ganyan tu. Maka sebenarnya tuan-tuan pada dia ada beberapa riwayat kenapa Sayyidina Umar dia nak buat kalender hijrah. Kalender hijrah dibuat pada zaman Sayyidina Umar Khattab. So kalau dia kata, apa Nabi tak buat kalender hijrah, hampa ikut kalender hijrah pasal apa? Bid'ah. Memanglah Nabi tak buat. Sebab kalender hijrah pun pada tahun zaman Sayyidina Umar. Takkan kita pakai yang zaman Sayyidina Umar punya kalam, zaman Sayyidina Umar punya Sayyidina Umar Khattab punya hujah ataupun kalender ataupun dia punya idea, takkan kita dikira menolak baginda Rasulullah? Dah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Kita mengaji bab tu tuan-tuan, betul tak? Nabi kata apa? Hampa bagi hampa itu hampa berpeganglah pada sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajis, pegang betul-betul, genggam betul-betul sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin bin nawajis dengan gigi geraham. Maksud kata pegang betul-betul.
Jadi mana Sayyidina Umar? Baik, dia ada dua riwayat yang saya omeh hari ni. Dulu sebenarnya Muharram, Safar, Rabiul Awal ni dah memang diguna pakai dah oleh bangsa Arab. Kan diguna pakai nama tu, nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu. Cuma tak mula lagi tahu. Sebab apa? Bangsa Arab dia guna juga peredaran melalui perkiraan bulan. Baik. Pada suatu hari diceritakan oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Banyak jilid kitab tu. Kalau tuan-tuan nak beli, habaq mai. Kan kitab tu banyak jilid. Ada terjemahan pun ada. Terjemahan dia pun ada bahasa Melayu punya. Yang mana ada cerita apa? Dia kata ada seorang kata Muhammad bin Sirin. Ada seorang lelaki dia pergi jumpa Sayyidina Umar Khattab. Dia kata apa? Ya Amirul Mukminin. Pasal apa kita tak tetapkan tarikh tahun seperti mana orang barat, bukan orang Rom ataupun orang bukan bangsa Arab duk pakai, iaitu Masihi. Tetapkanlah satu bulan khas untuk hijrah atau bukan hijrah. Tetapkan satu tahun yang kita guna pakai oleh umat Islam. Kan di samping itu kita tak tolak hak mana Masihi tu. Jelas kan? Maka Nabi Sayyidina Umar Khattab pun kata cadangan yang baik. Bagus hadiah. Kan? Bagus hadiah. Lepas itu maka beberapa cadangan. So kita nak mula kira tahun tu tahun mula bila. Faham tak? Maksud kata nak jadikan tahun Islam tu nak ambil bermula kiraan pada bila. Maka ketika itu ada beberapa cadangan. Salah satu cadangan mengatakan kita ambil pada tahun kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cadangan yang kedua, dia buat macam cadangan juga. Kita ambil pada tahun kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan cadangan juga, cadangan tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya diterima pakai iaitu diambil bermula tahun Nabi hijrah daripada Makkah ke kota Madinah ketika tu. Maka kira-kira okey dapat. Lepas tu cadang tahun hijrah ni okey dah dapat nama, kita ambil hijrah. Nak mula bulan apa? Nak mula bulan apa? Ada beberapa cadangan nak mula. Yang pertama cadangan mengatakan kita mula daripada Rabiul Awal. Dan cadangan yang kedua kata apa? Okey kita ambil bermula sebenarnya tuan-tuan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir memang telah diguna pakai. Cuma dia pun tak tentu hak mana satu bulan pertama, hak mana satu bulan kedua, hak mana satu bulan ketiga. Yang tu tak ada. Cuma nama tu memang telah dipakai oleh bangsa Arab dulu. Dan maka cadangan seterusnya iaitu cadangan bermula pada bulan Muharram. Sebab apa ambil bulan Muharram? Baik. Yang pertama, sebab apa ambil bulan Muharram? Sebab orang ketika itu orang baru sudah balik haji. Masuk kata penyucian macam nak hidup balik. Jelas tuan-tuan? Nah? Tuan-tuan jelas tak? Masuk kata kan haji bila? Zulhijjah kan kita baru sembelih baru-baru ni kan? Zulhijjah. So kita ambil lepas Zulhijjah Muharram. Sebab apa? Bila habis balik haji, depa balik serupa macam beranak lain. Betul tak? Orang kata kalau orang balik haji ni memang bukan orang kata, memang macam itu hakikat dia. Macam menyucikan balik jiwa, persediaan untuk kita menghadapi kehidupan yang baru. Maka diambil salah satu sebab dia. Itu yang sebab pertama. Sebab yang kedua, kenapa bulan Muharram diambil dikira bulan yang pertama? Tadi dikira sebab apa? Selepas haji. Yang kedua disebabkan Muharram salah satu bulan haram di dalam Islam. Kita ada 4 bulan haram, betul tak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kita mengaji semua benda tu. Masuk kata bulan tu diharamkan perang. Kan ada dulu orang kata pasal apa bulan Ramadan pun Palestin Israel serang. Kan saja mentang-mentang kita tak boleh nak perang bulan Ramadan. Siapa kata? Nabi berperang di dalam bulan Ramadan.
Kan Nabi korek parit Khandaq, kan peperangan Khandaq dalam bulan Ramadan. Korek tu tuan-tuan, tengah panas. Puasa tuan-tuan. Kita tuan-tuan minta maaf cakap dah tuan-tuan. Buat kerja sikit dah tuan-tuan. Order dah tiap hari tengah hari. Kerja apa? Kerja kira sahabat. Oh, letih tak sangka. Nabi dulu korek parit tuan-tuan. Parit tu kelebaran je 2 kilometer. Lebar. Bukannya dalam. Lebar. Bukannya panjang. Lebar. Saya kayu basikal setiap petang ni. Baru mula. Dah ni duk kayu basikal. Kan? 5 kilometer rasa siapa nak mampu tau. Nak mati lah. Rasa penat sungguh-sungguh. Sebab ikut jalan ban sama. Kan? Sebab nak ikut jalan betulnya malu. Kan? Ustaz, tengok basikal dengan tuan tu tak padan. Tu ayat mula. Saya kayuh pergi ikut 94. Tu dia kesian kat basikal. Ustaz, oi, biar aku kayuh kat ban. Kayuh kat ban kata apa tak kata orang. Kan? Kena je kayuh dekat jalan biasa tuan-tuan. Orang kata sekali, lalih basikal tu simpan terus buat sidai baju je lah. Kan? Beli sampai dekat-dekat ratus-ratus, lalih buat sidai baju. So saya kayuh kat ban. Lalu kat kampung Telok, masuk ke kampung Setui belah belakang, lalu kat Pendang. Makcik duk pengen ikan puyuh tu duk tengok. Hai Ustaz, kayuh basikal dah. Makcik tak apa lah makcik. Pengen elok, saya sumpah tak dapat ikan pun tahu. Kan? Dia tak kata lah, makcik tak kata. Makcik tak kata pun. Kan? Tak kata je jadi ni duk kampung kita. Ustaz, kesian sopa gajah naik kancil tu. Kan? 5 kilometer penat tak sangka dah tuan-tuan. Buah mula. Kan kita dah tengok letur di Langkawi 170. Oh, so kemahan. Senang. Noh, 5 kilometer tak cukup nyawa. Balik malam tu cancel kuliah. Telefon kat masjid. Minta maaf malam tak boleh mai. Tak apa sihat. Tak apa sihat. Kaki kebas. Tuan-tuan bayangkan Nabi korek tu tuan-tuan. Bukannya pakai bekho. Pakai bekho pun penat Tanya geng-geng bekho bulan puasa. Korek 5-6 parit. Minta teh oil satu, nasi bungkus satu. Tuan-tuan tu. Tu kata bulan Ramadan nak perang boleh. Bulan haram boleh perang, tak boleh perang. Melainkan kita diserang, baru kita boleh balas balik. Contoh bulan Muharram. Mereka serang Islam dulu. Islam boleh balas balik. Jelas tuan-tuan. Baik. Itu bukan nak kira sangat pasal perang dan sebagainya. Nak kira kata Muharram itu salah satu bulan haram. Bulan yang di mana diharamkan untuk berperang. Baik. Dan satu riwayat lagi menceritakan kenapa yang Sayyidina Umar macam bahasa Penang sangat lah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diberi gelaran Al-Faruq. Kan? Faruq itu maksud dia pembahagi ataupun dia membezakan. Dia biasa duduk zaman jahiliah dan dia duduk di zaman kegemilangan Islam. Dia masuk Islam. Baik. Al-Faruq. Pada suatu hari, diceritakan oleh riwayat, gubernur ketika itu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kirim surat kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dalam surat dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, tolong perjelas surat kiriman hang kepada aku ni bila kita kena tetapkan, kena ada penetapan bila surat tu keluar, bila surat tu diedarkan, kena buat satu tarikh yang kata kita buat surat tu, dan tarikh itu adalah diguna pakai oleh orang Islam. Maka Sayyidina Umar pun merujuk kepada permintaan gubernur ketika itu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, suruh buat 1 tahun, buatlah tahun hijrah. Tuan, buatlah tahun hijrah. Jelas tuan itu. Maka diambil sebab-sebab diceritakan hak tu diguna pakai dan bermula tahun hijrah, diambil nama, dimulakan perkiraan pada tarikh ataupun tahun Nabi Hijrah. Cumanya tarikh Nabi Hijrah bulan Safar, hujung bulan Safar dan juga masuk Rabiul Awal. Cumanya nama Muharram diambil sebagai pertama, yang seperti mana tadi.
Jelas tuan. Ni kalau cerita bab sejarah ni tuan-tuan takut tuan-tuan mengantuk sikit. Baik. Kita masuk bab bagi tak mengantuk. Tuan-tuan duk buat doa selamat ni sebenarnya apa ni tuan-tuan? Apa ibrah, apa kelebihan, apa yang tuan-tuan boleh dapat sebenarnya daripada tuan-tuan duk buat sambutan ma'al hijrah sebagainya? Selain daripada kita duk buat nasi nuri. Tu ada fadilat dia juga, kelebihan dia juga. Kan sambutan ma'al hijrah, kelebihan dia buat doa selamat apa semua. Lagi ada keluarga yang nak masuk sekali buat kenduri, makan kambing. Dan ni tak boleh buat kenduri dah. So tak ada kenduri lah, setakat pisang je boleh. Kan? Setakat pisang gantung. Kira pisang dengan masjid sinonim lah. Kan? Tambah-tambah hari Jumaat. Kan? Tak ada benda lain. Cuba buah naga pula ke. Kan? Dia buah pisang. Buah naga ke, buah strawberry ke. Teringin juga. No? Nanti Tok Imam tahun depan musim derian, hari Jumaat kita main derian. Derian apa? Tokek. Tokek. Main derian hari Jumaat. Kan? Hanya yang main awal saya dapat tu. Pahala-pahala besar. Derian pun boleh. Tuan-tuan, baik tu. Apa kelebihan dia? Masjid yang mana masih lagi menyambut sambutan ma'al hijrah, saya ucapkan beribu-ribu tahniah. Anda telah menghidupkan satu amalan yang mana boleh mengeratkan ataupun boleh mengingatkan umat Islam tentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak cerita siap. Pendidikan tentang agama, kurang mendapat sambutan seperti mana pendidikan benda lain ataupun ilmu yang lain. Tuan-tuan jelas tak? Faham tak? Contohlah saya bagi pandangan. Orang sanggup banyak ribu-ribu dengar satu kursus motivasi bagaimana nak kaya. Nega setahun kaya, kalau tak kaya nega apa? Kan? Nega ke makan angin? Kan? Orang sanggup banyak ni. Dan bayaran dia bukan murah tuan-tuan. Kursi hak depan 10,000. Hak kursi paling murah sekali 500 tu hujung tu. Kan hujung tu. Kalau saya jadi motivator, nampak saya besar lidi je. Tu pun orang bayar. Orang mau ilmu tu. Walhal ilmu yang boleh dapat secara percuma ni, orang tahu puasa nak main. Betul tak tuan? Dan tuan-tuan tanya anak-anak kita di sekolah rendah, di sekolah menengah. Tuan-tuan tanya tentang Sayyidina Umar. Tuan-tuan tanya tentang bulan pun tak apa tuan-tuan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jamadil Awal. Tu pun nasib baik ada nama kumpulan nasyid, dia buat lagu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Kita ingat siapa Rasul lah. 25 Rasul. Nasib baik Raihan buat lagu. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun pakai lagu Raihan tu. Mungkin tuan-tuan dah ada, tuan-tuan jenis ingat seketir-seketir. Tuan-tuan kata, okey Adam Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuan-tuan buat terus dalil. Idris, Allah Ta'ala. Tuan-tuan buat terus dalam surah Maryam. Allah Ta'ala. Mungkin tu tuan-tuan level tuan-tuan. Level saya takat lagu Raihan lah. Kan, kalau mengajak budak pun nak ingat nama Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Nasib baik ada lagu tu tuan-tuan. Kalau tak lagu tak ada, tak tahu turutan. Ismail tu ke Ibrahim tu? Lalah pipi Ismail dulu. Walhal Ismail tu anak Nabi Ibrahim. So kita tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, anak Nabi Yaqub nama apa? Tak tahu. Nabi Yusuf. Buat lagu balik kan, lagu-lagu balik Yaqub Yusuf, betul, Yaqub Yusuf kan, lagu Raihan. Nasib baik dia pun buat lagu. Kita pun kadang-kadang silap tak ingat, tapi bab sejarah-sejarah lain kita boleh ingat. Sebab minat jiwa dan perkembangan ataupun pencerahan tentang tu kurang. Tambah-tambah ni pula orang duk main pula pok-pok yang mana sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Habis apa pun tak boleh nak buat.
Walhal ibrah hijrah yang paling utama apa tuan-tuan? Salah satu. Banyak. Saya ambil hari ni empat ibrah. Ibrah apa? Pengajaran yang kita boleh ambil hijrah. Yang pertama, sahabat tuan-tuan, setiap manusia yang beriman pasti akan diuji oleh Allah, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dah itu, saya sebut itu surah Al-Ankabut ayat 2. Tidak. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia merasakan mereka telah benar-benar beriman? Ni mulut tu duk sembang kata beriman, sebelum mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lah ayat dia bunyi lagu tu saya nak dengar bagi lekat sikit. Tuan-tuan, kita jangan duk mendabik dada kata kita beriman sebelum mana datangnya ujian kepada kita. Allah Taala kata wa hum la yuftanun, sebelum mana mereka itu diuji oleh kami. Nabi Muhammad Habibullah. Habib maksud dia apa? Kekasih. Allah cukup sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelaran Al-Amin, Habibullah, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi, Khataman Nabi, penutup. Tuan-tuan, hebat yang kita pernah dengar cerita itu, yang kita cerita apa? Capal Nabi pun sampai dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Sedangkan capal Nabi Musa alaihissalam, fakhlaqna alai innaka bil wadil muqaddasi tuwa, dalam surah Taha. Capal Nabi Musa Allah Taala suruh buka, capal Nabi Muhammad naik sekali jumpa Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, sahabat tuan-tuan, orang kesayangan, manusia kesayangan Allah Subhanahu wa taala tu pun diuji. Apatah lagi kita hak cerai ni. Tu pengajaran. Ingat bila masuk hijrah kita duk ingatlah Nabi berjuang sampaikan Islam, setakat kita duk kena maki. Ni duk ceramah depan ni, duk kena cambek tu benda biasa. Duk kena cambek tu benda biasa. Alah ustaz ni sembang aderai. Tak ada isi terang mana. Tu benda tak larat dengar. Tuan-tuan. Saya mengajar masjid tak berapa lama. Mula tahun 2012. So ni tahun yang ke-8 mengajar ke masjid-masjid dan surau. Kan, tak lama. Tak tahulah yang veteran tu. Hak tu pun tuan-tuan tak larat nak kena. Ustaz ni mengajar sejam. Kan? Ada boleh 1-2 hadis. Mengajar tafsir, ada boleh 1 ayat. Ya. Walhal niat kita tu nak bagi hamba faham betul ayat tu. Sebab sebulan sekali kuliah. Mai bulan depan tanya balik, tuan-tuan ingat tak? Yang mana satu tak tahu. Betul ya tuan-tuan? Okey, bulan lepas saya mengajar kitab apa dekat tuan-tuan, bulan 2 minggu, tak payah jauh, 2 minggu lepas. Ta'zimul Quran. Saya mengajar apa tuan-tuan? Saya ingat saya mengajar apa kat tuan-tuan? Tuan-tuan abang mai saya. Tak ingat tuan-tuan. Tu pun nak minta sampai 5 muka. Nampak? Kita biar ingat betul-betul, amal betul-betul. Nah, abang kata kena biasa, benda tu kena biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Allah, kekasih Allah, apa yang Nabi tak kena abang mai? Abang mai. Nabi kena maki, tu biasa. Nabi kena cambek, gila, ahli sihir. Nabi kena lempak dengan batu. Kalau kita orang pungai batu, kau cik ikut mana? Tuan-tuan lepak duduk depan ni, baluk okok daun. Oi, baluk okok daun apa? Ambil batu pungai di kepala. Tuan-tuan kakak buat apa kat dia? Digan sampai dapat, tak dapat pergi santau tu. Kan, tak dapat pergi jumpa tu bomo mana-mana. Ni santau baru punya bomo siam, santau dia sampai mati. Aku nak mati juga. Kan? Tapi Nabi minta santau? Tak minta. Tak buat santau. Nabi tengah semayang, orang lempak najis daripada perut unta, belah perut unta, najis yang duk lendiak, piltak atas kepala Nabi. Kalau kita jangan buat pasal, orang kita tengah semayang, orang betul kepala tengok. Angkat kepala, tengah sujud kan, orang sepak kepala, tersepak. Dia kelak-kelak tersepak. Angkat kepala, weh tak nampak semayang, buat bodoh sangat. Hak tu yang kita balas. Nampak tuan-tuan.
Tapi Nabi tak bebai serupa kita. Nabi tak merajuk serupa kita. Kita orang kata sikit, malas aku pergi masjid. Kalau aku pergi masjid, orang nak kata kat aku, malas aku. Tok Imam, contoh Tok Imam. Berapa puluh tahun dah Tok Imam. Apa yang orang mesti bunyi-bunyi kau sorak. Kalau dia buat bebai, baby ya, ngomong. Itu benda lumrah. Sedangkan kita fikir peristiwa hijrah mengajak betapa mujahadahnya Nabi menyampaikan risalah Islam. Tinggal habis. Sedangkan di offer dengan begitu hebat, tuan-tuan. Offer hebat. Kalau kita orang offer lebih sikit, pasang lah kita pun. Ustaz main kempen untuk kami, Ustaz. Kami bagi ke Ustaz dalam 3 juta. Rumah sebiji kat alam anda. Hak 3 tingkat ada lift pun. Goyang kita pun berhenti cikgu. Kan? Berhenti cikgu, lepas tu bagi tahu pakai Pak Sip minta maaf, kuliah cancel terus selama-lamanya. 3 juta duduk dalam bank. Kalau kerja apa lagi? Kan? Walhal kita duk backup tu, kempen kepada benda kezaliman tu. Tuan-tuan, bila kita buat tiap-tiap tahun sambutan, kita ingat perjuangan baginda Rasulullah. Bukan hari ini saja, tuan-tuan ingat. Kita peringat sentiasa. Yang kedua, tuan-tuan, ibrah yang kita duk sambut hijrah ni, tuan-tuan, pada ni tajdid niat. Perbaiki diri. Ingat, bila masuk tahun baru, secara automatik dia makin berkurang umur kita di dunia. Yang tu je. Makin berkurang umur kita di dunia. Dan tajdid niat balik, untuk apa aku hidup atas muka bumi ni? Untuk apa? Berbaloi dah aku main masjid hari ni? Berbaloi dah? Tuan-tuan, tu tujuan dia. Tajdid balik niat. Kita cerita, bila sambutan Ma'hijrah ni, kita cerita apa? Antara salah satu amalan para ulama, Sayyid Muhammad, apa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Saya pun tak ingat dah. Yang salah satu amalan yang boleh digunakan ataupun boleh tuan-tuan amal, selalu yang diamalkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tuan-tuan, di antara sebab dia jugalah, tuan-tuan, di masjid di Madinah, di Mekah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan naik bas dia tak? Ni tak pergi Madinah ni. Contoh daripada airport. Nak pergi hotel, tuan-tuan singgah masjid. Tuan-tuan perasan tak? Kat masjid mereka, yang Pok Wahabi dia kata, mereka tak buat ni, habang siapa, so pergi tengok betul-betul. Kat masjid mereka, sekali ada kain rentang besar pada TV tu, daripada atas sampai ke bawah. Hak mana pergi umrah, singgah masjid RNR, kira macam RNR mereka lah. Tuan-tuan mesti perasan punya kain rentang tu. Tak perasan, nanti kita pilih, kita pergi tengok kalau umur panjang. Kat kain banner tu, apa dia tulis? Al-Azkar ba'da salah. Zikir selepas solat. Salah satu sebab dia ni punya. Dan apa amalan dia? Amalan dia menggalakkan kita meminum susu putih pada awal Muharram. Amalan dia. Tak nak buat, tak mau buat, tak dia kata apa. Dia kata apa? Dia dikiaskan dengan penyucian diri apabila memasuki tahun yang baru. Jelas tuan? Jelas dah? Baik. Yang ketiga, nak masuk insya dah. 33 saat lagi. Hak penghabis. Hak kita duk sambut hijrah. Ibrah hijrah ni apa, tuan-tuan? Setiap dari kita, bukan saya seorang, bukan tanggungjawab media saja, bukan tanggungjawab atau imam saja, semua bertanggungjawab untuk membetulkan akhlak umat Islam. Setiap orang. Bukan kata nak tegur ni ustaz saja, tak. Setiap orang perlu. Setiap orang ada tanggungjawab dia. Ad-dinun nasihah. Agama itu satu nasihat. Dia bukan sebut, Nabi tak kata, okey, yang boleh sebut hanya tok imam, hak boleh sebut hanya ustaz yang mengajak kuliah masjid. Nabi tak sebut. Tuan-tuan, ajak ahli keluarga. Kita mula dengan keluarga tu. Tak payah mula jauhi. Mula dengan keluarga kita, dalam konteks keluarga kita.
Okey, nak abang ni ayah nak cerita, kita dah masuk tahun baru, hijrah tu apa? Sebenarnya Nabi hijrah lagu ni. Susahnya Nabi untuk memartabatkan agama Islam sampai hari ni. Kalau Nabi tak buat perangai lagu tu, Nabi buat bebai-bebai apa lagu berkurang, silat-silat kita tak tahu agama apa. Silat-silat besi pun kita cucuk ke hidung. Cerita. Kan Nabi ajak lagu mana? Tuan-tuan, itu tanggungjawab bersama. Bermula dengan keluarga. Besar sikit kaum kerabat. Besar sikit masyarakat setempat. Jangan duk biar. Nampak keruntuhan akhlak depan mata, jangan duk biar. Nampak dorang couple bagus punya duk naik jalan kau benang. Anak leman ni memang pangai lagu tu. Mak dia pun, bini dia pun sama. Eloklah. Laki nama Leman, bini dia nama Leha, mak Leha. Sibik bedah cerita tu. Tuan-tuan, 33 hari. 33 hari. Tuan-tuan, yang tu yang berhijrah. Kita bukan sambut saja, tuan-tuan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, penutup. Tolong minta maaf. Penutup hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, wal muhajiru man hajarul khataya wadh-dhunub. Orang yang berhijrah ni sebenarnya hijrah apa? Hijrah daripada perbuatan dosa dan salah. Dia tinggalkan kesalahan dan dosa. Hijrah yang sebenar, Nabi kata orang yang berhijrah ni apa dia? Orang yang boleh meninggalkan perbuatan salah dan juga perbuatan dosa. Dosa duk sambut tiap-tiap tahun, tapi duk buat perangai sama. Duk balas yak ketum serupa tu juga. Hari ni viral tentang budak yang kata pak dia pandai masak apa? Masak yak ketum. Kan? Cikgu tu pergi rakam, pergi hantar dekat waris budak tu lah. Waris budak tu pergi hantar semua orang, habis. Kan nanya kat cikgu tu pun satu pasal tak payah rakam terus pun tak apa. Kan yang tu. Duk sambut hijrah tiap-tiap tahun, duk serupa tu juga isap apa nama ganja, taipik, isap gan dan lok. Duk balas slipper orang. Mulut duk kata ke orang. Duk sambut hijrah. Pukul 7 hari mencintaiku 2. Walhal boleh tahu dah tuan-tuan, cerita Melayu ni mula-mula mak dia jahat, lelah mesti baiknya. Saya abang kat bini saya, tak percaya cakap baba, mak leha ni akan jadi baik. Baik sungguh. Dia orang kata, macam mana baba tahu cerita ni? Cerita Melayu standard lagu tu. Tapi orang tergila nak tengok sangat, tak tahu pasal apa. Tuan-tuan, nanti kita akan masuk. Kenapa yang kita tekan sangat benda ni? Kita takut kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-59, iaitu adha'us salah. Wallahu Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita sepanjang tahun yang lepas dan menerima sepanjang bulan Ramadan yang lepas, dan Allah Ta'ala melahirkan, menambahkan keimanan dalam diri kita bukan sekadar diri kita, dan juga diri ahli keluarga kita. Amin, insya-Allah. Jangan berputus asa dalam meneruskan dakwah Islam. Masing-masing main peranan masing-masing. Tuan-tuan, kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu tetap benar. Kurniakan kepada kami agar kami dapat melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah tetap salah, dosa tetap dosa, batil tetap batil. Jauhilah kami daripada melalui perkara yang salah, berdosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan amalan ibadah kami inilah yang kami layak untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan dengan rahmat-Mu kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkasar bahasa, tercuri masa yang lebih
Kalau ikut jam 5 minit, minta maafnya kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.